أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتين situ. الطلاق مرتين الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Dan jika ia seorang itu menceraikan sang isteri setelah rojak tersebut, maka fa imsakum bima'rufin, setelah itu bolehlah rojak itu dengan cara yang baik. Jadi setelah perceraian kedua, suami harus memilih salah satu dari dua pilihan dan tidak boleh berlanjut sampai perceraian ketiga. Jika tidak demikian, maka ia akan tergusur dari golongan orang-orang yang berakal, yakni memiliki tekad dalam segala urusan syar'i dengan tekad mana azam yang tulus, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memperbolehkan rojak dengan cara yang ma'ruf, dan ini yang telah lebih baik di sisinya dan orang-orang yang beriman. Tapi rojak yang kedua itu harus lebih baik daripada rojak yang mendahului penceraian ketika terjadinya kesepakatan. Jadi pada perojokan dengan cara yang baik. Sebab tu ada berlaku penganiayaan, di mana dia cerai, kemudian dia tengok perempuan tu macam ada nak pergi ke orang lain, dia rojak balik. Padahal dia rojak tu tujuan dia nak menyeksa gitu. Kemudian dia cerai balik, tukar nak habis lagi rojak balik. Jadi maknanya itu cara niat yang tidak elok. Kalau dia cerai, maknanya perempuan tu ada yang lain nak menikah, biarlah, tu hak dia, kan? Tapi bila dia cerai, dia tengok perempuan tu ada macam, maknanya cara yang baik untuk dia lah, dia kacau balik, dia masuk rojak balik. Itu berlaku. Mana dia rojak cerai tujuan dia adalah tujuan yang tidak elok, maknanya, nak pegang betul, nak lepas betul. Syarak tak paksa, maknanya, maka talak ni panggil talak raji, dua. Kalau tiga habis, tiga dicerai je, habis tak boleh rojak lagi lah. Itu maknanya dalam Islam diberikan kesempatan. Pertama, kalau isteri itu maknanya syus, dia tak tahu cerai, dia suruh kita asing, tegur dulu. Kemudian nampak lain macam ke, asing tempat tidur, yang nampak tak makan juga, degil juga, boleh makna dipukul, lebih pukul darbat ta'dib, ambil kain tawul pukul kita, bantai dengan batang jangkul, maksud tuan. Jadi maknanya sebagai pukul yang memberi adab. Tak berjalan juga, nampak degil, keras. Ketika itu barulah pab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, lantik hakam, maknanya apa? Wakil daripada dua pihak, laki dan perempuan. Tengok ni ada jalan tidak ni untuk diislah lagi. Kalau tidak, barulah maknanya berlaku penceraian. Tapi jarang berlaku ini. Tengah gaduh je bam habis tu. Kadang tak ada satu dua, bom tiga tu macam-macam. Itu maknanya peringkat penceraian, seperingkat demi seperingkat. Itu maknanya talak dia bagi marratan, dua peringkat. Fa imsakun bima'rufin, ada nak imsak, pegang yang baik, au tasrihum bi ihsanin,
ataupun dia menceraikan, mana dia mentalak dan menjauhkan, disertai dengan ihsan, mana cara yang baik berupa harta ataupun akhlak dan kata-kata yang baik, untuk menghilangkan permusuhan dan kebencian kerana provokasi setan di antara mereka. Biasa bercerai itulah kan, dia ada yang ni dendam dia, yang ni dendam dia, macam-macam berlaku banyak. Jadi maknanya Islam tak suruh itu. Dia nak maknanya bermuafakat cara baik. Kalau berpisah pun cara baik, tak ada apa-apa. Itu saja maknanya. Tapi jarang orang pisah dengan baik, dipisah dengan bergaduh, dipisah. Gedebang bom lepas bom kan. Di tengah baik-baik ini, saya cerai kalau awak, beranjak kawan tu kan, tak ada pun, jarang. Dia berlaku masalah kan, pum, abang ni meletup dan ya. Wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Wala yahillu lakum, dan tidak halal bagi kamu, ini wahai para hakim yang menegakkan hukum syariat, apa dia tak halal bagi dia? An ta'khuzu, untuk dia mengambil kembali dari isteri itu, mimma tahum, daripada barang yang ataitumuhunna syai'an, daripada barang yang telah kamu berikan kepada mereka berupa mahar ataupun mas kahwin. Nak minta balik tak boleh ya. Satu, dengan mereka kembalikan kepada suami tak boleh. Dia bagi mas kahwin tu dia punya lah. Illa, melainkan kecuali an yakhafa, kecuali kalau keduanya khawatir. Yang si suami isteri, iaitu suami isteri masing-masing mengkhawatirkan diri sendiri ya, yakni illa an yuqima hududallah, jika tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah yang diturunkan dari sisi Allah Ta'ala untuk memperbaiki keadaan mereka itu ya. Maka jika dia takut, fa in khiftum, jika kamu khawatir juga wahai para hakim, illa an yuqima hududallah, bahawa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah di antara mereka, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa, mana harus, iaitu dosa alaihima, atas keduanya, atas suami dan isteri tadi, atas keduanya, atas suami apa, iaitulah fima, tentang yang diambil sebagai bayaran diberikan oleh isteri untuk melepaskan diri dari bercerai. Ini dipanggil apa ni? Dipanggil apa ni? Khala'. Babul khul'i, masuk dalam babul khul'i. Bab khala' mana apa? Tebus talak. Isteri dia tak boleh menceraikan suami. Kalau isteri boleh ceraikan suami, satu hari 100 kali dia cerai. Mak dia kepala angin kan, dia angin tu cerai kau. Dia tengok lelaki macam cerai kau. Wah, sehari 10 kali cerai. Waktu talak tidak ada di tangan isteri. Tapi ada satu ruang diberi oleh Allah Ta'ala kepada isteri dalam bab ni, tapi tak sampai peringkat mencerai. Dia panggil khala', tebus talak ya. Dia tengok lelaki ni teruk nau, balik rumah berabung tepak sekali, selit kawan jeladang dia. Perempuan sepak selit telah dapur kawan, macam belah sepak dia kerja, maut kerja. Kepala dah benggal-benggol, kena tampar, kena terkajang kan. Teruk nah, memang tak nampak jalan. Isi tahan tak berubah juga. Dah tak boleh dia ambil keputusan, ya, dia tak mahu dah suami dia ya. Jadi dia kata, awak tak nak cerai saya bagi duit lah, tebus talak, awak nak berapa? Wah, tu lelaki pula, boleh lah 2,000 gitu. Itu tu lelaki pelahap panggil. Dan nak cerai kawan, siap berduit pula kan. Tapi syarat buka tu, syarat buka ruang tu untuk memberi mana lepas pada perempuan. Bahkan lelaki dia niat jahat, dia pakat itu, dia kata bagi duit
Dia pun setuju, bagi habis, cerai. Itu dia panggil tebus talak. Dibagi ke perempuan, menebus talak. Dia panggil masuk dalam babul khul'i, bab khuluk dia panggil. Itu bab habis tu, bab bergaduh betul. Dia bab besar-besar tu, bab khuluk. Satu lagi bab paling besar kali apa? Li'an. Bab li'an dia putus habis tu. Li'an dia putus dunia akhirat. Apa li'an? Suami menapikan anak dalam kandungan. Suami pergi kerja 3 tahun luar negara, tengok bini mengandung. Ni anak jin mana ni? Tak ada, anak abang tak ada, ni bukan anak aku gitu. Dia berdekat. Isteri kata anak dia, yang lelaki menapikan. Habis tu, atau ada proses dia panjang, ada sumpah, ada apa semua, syahadah dia orang lapas ada tu. Tu panjang, kita PK dia bahas panjang. Tu kalau putus habis. Dia putus, habis putus. Tak ada rojak, tak ada apa lagi. Dunia akhirat dia putus. Allah. Itu dalam babul munakat, bab pernikahan banyak peringkat ada cara letakkan. Mana tadi? Tilka hududullah. Itulah, demikianlah hukum-hukum sempadan hukum Allah Ta'ala yang diturunkan di antara kamu, wahai orang-orang yang beriman, untuk memperbaiki kondisi. Fala ta'taduha, maka janganlah kamu melanggarnya, dan janganlah kamu melampauinya dengan menentang dan tidak melaksanakannya. Dan ketahuilah bahawasanya, wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang melanggar ketetapan hukum Tuhan, hukum Allah Ta'ala dah siap, ikut aja maknanya. Itulah orang-orang yang zalim akan tuntutan akal yang terhormat dan dipancarkan kepada mereka daripada Allah Ta'ala. Kita menggunakan akal dengan sebenar. Ya Allah. Qala Allah Ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha, kemudian jika si suami menalakkan, dia mentalakkan akan isteri, jika terjadi penceraian di antara kedua suami isteri, sesudah 2 kali dia cerai, dah 2 kali, mana kali ni kau cerai 3 masuk di kesalahan, maka hukum dia pala tahillu, maka tidak lagi halal perempuan yang telah diceraikan itu. Mana sampai peringkat talak 3, sama ada dia bom 3 terus, ataupun seperingkat demi seperingkat. Yang bom 3 sekali tu ada khilaf ulama. Setengah mengatakan jatuh 1 je. Tapi kaul muktamad yang kuat dari mazhab Syafi'i, kalau dia hentak 3 jatuh terus, habis terus. Itu talak bain kubra, habis terus. Fala tahillu, maka tidak lagi halal perempuan yang telah diceraikan, mana masuk pada talak 3 lahu baginya, yakni bagi laki-laki yang menceraikan, mim ba'd, setelah terjadinya penceraian yang ketiga, hatta tangkiha, hingga dia kahwin, si perempuan tu menikah, zaujan, dengan suami kedua, suami lain, ghairahu, selain dia. Yang ni selain suami yang pertama ni, dia dah bercerai talak 3, kemudian nak baik pula. Dah 3 kali baru nak baik pula. Maka nak baik, kau denda dia. Yang mana isteri tu kena bernikah dengan yang lain. Habis dia punya iddah, dia bernikah dengan lelaki lain, kemudian sekurang-kurang sekali jima'. Kalau dia tak jima', dia boleh tu. Dah habis tu dia cerai, habis iddah,
Suami yang kedua, barulah yang pertama tadi boleh masuk balik. Ya. Jadi maknanya sampai peringkat 3 tu dah ketat syarat dia. Ya. Situ dia panggil apa, orang Melayu panggil? Cina tu buta. Cina tu buta lah. Ayam Melayu buta tadi. Macam-macam dia kan. Dia pakat dengan apa? Seorang suruh menikah. Kemudian dan nikah dia kata cerai. 5 kali cerai. Dia pakat. Sah kata itu, tu ada khilaf ulama. Setengah ulama kata tak sah, dia kata main-main. Ya, tapi setengah ulama kata sah. Ya, sebab ada pernah berlaku zaman Rasulullah SAW peristiwa yang sedemikian. Kemudian dipanggil seorang yang mengembala kambing, di upahan itu. Bila tahu itu report pada Nabi SAW, Nabi tak kata apa. Dia suruh suami kedua ni menikah dengan isteri dia yang dia nak balik-balik, yang dia talakkan 3. Bila pengembala tu menikah, betul dia tak nak cerai. Kalau dia kata kenapa tak cerai, saya nak cerai, kata. Tak nak cerai, dia pun ke Nabi. Dia kata biar dah, macam mana? Mana dah hak dia tak nak cerai, biar melopong kawan. Itu menandakan apa? Menandakan sah. Kalau tak sah, dia kata tak boleh, tak batal. Kalau berjanji luar tak batal, tak boleh. Semua kita yang tak boleh kalau pisul bin akdi, pada sul bin akad itu disyarat tu tak boleh. Dia pakat dengan suami kedua, saya nikahkan kau dengan sekian, dengan syarat lepas kau jimat sekali cerai. Tu tak boleh lah. Dia berkata aku terima lah nikahnya dengan syarat jimat sekali cerai. Tu tak boleh. Syarat pada subil akdi tak boleh. Kalau syarat luar tu ulama kata boleh. Tapi yang berlaku zaman Rasulullah SAW tu, dah berlaku itu, dia tak nak cerai, melopong kawan tu. Cerai ke tak nak itu. Dia pun akal liau ke. Akhirnya tak begitu. Itu menandakan maknanya sah. Kalau tak sah, Nabi kata pasal tak sah nikah macam ni kan. Nabi diam tu makna apa? Itu ulama yang mengatakan boleh. Tapi mesti di luar akad, jangan disebut dalam akad, bersyarat tak boleh. Melayu panggil apa? Cina buta. Macam-macam ni. Kemudian fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a. Kemudian jika suami yang lain, suami yang kedua tu menceraikan, iaitulah suami yang kedua tu, maka fala junaha alaihima an yataraja'a, maka tidak ada dosa, tak salah, boleh kedua tu untuk kahwin kembali, nikah baru boleh lah. Iaitulah suami pertama tu yang telah menceraikan isteri sebanyak 3 kali talak, kemudian dia nak balik-balik, syarat dia mesti isteri tadi tu bernikah lain dan sekurang-kurang sekali jima', kemudian dia cerai, habis iddah, dia boleh pusing balik. Inilah kembali dengan pernikahan semula. Hal ini dilakukan in zanna an yuqima hududallah, jika keduanya berpendapat yakin akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah di antara mereka. Anda dibalik dengan betul lah. Tuan. Tilka hududullah, tilka itulah ketentuan tu. Demikian ketentuan tu, hududullah yubayyinaha liqaumin ya'lamun. Di mana hukum-hukum Allah yang diterangkan, dinyatakannya kepada kaum yang mahu mengetahui, yakni mahu memahami dan mengerti hukum-hukum Allah SWT dan mengamalkannya sesuai dengan tuntutan akalnya. Semua syariat Allah Ta'ala semua tepat dengan maknanya pandangan akal yang sihat, sebab dia daripada Allah SWT yang maha mengetahui susunan hamba-hamba yang dijadikan di dunia sementara ni maknanya. Kemudian wa iza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahun ila akhir. Sadaqallahu alazim.